lihat walaupun ada crowd control yang besar juga daripada Terizla dan juga Kufra ini, namun nampak seperti belum ada satu stun yang terlalu kritikal untuk dihadapi oleh Ciku guys. Dan saya rasa itu akan memberikan dia ruang yang cukup selesa, lebih lagi kalau Kufra ni nak target ke arah Lancelot, Pakuito, Terizla saja yang mungkin dia perlu untuk elak, dan itu perlu untuk menunggu dengan waktu yang sangat lama hingga ke late game 5-5 baru nanti Terizla ini akan jumpa dengan Iritel. Kalau tidak, Ciku boleh bermain dengan cukup-cukup selesa. Bukan saja kepada Iritel tetapi juga kepada Lancelot, tak ada single target lock. Ya, ada bouncing ball tetapi bukanlah dapat mengunci pergerakan serta-merta. Jadi ianya bergantung kepada penggunaan hero masing-masing. Ya, antara kenapa pasukan Homeboyz keluarkan jelas sebab adanya Iritel, tahu bagaimana kalau Haggard combo dengan Iritel pasti akan jadi satu situasi yang berbahaya untuk pasukan Homeboyz. Jadi, kedua-dua pasukan telah pun melengkapkan komposisi Moon. Sebelum kita serahkan kepada caster melihat daripada komposisi ini secara neutralnya, siapakah yang menang dekat fasa late game? Untuk fasa late game saya lebih suka Todak. Sebabkan mempunyai Iritel dan Lancelot yang boleh shing. So saya minat dengan gameplay yang akan Todak tunjukkan selepas ini. Alright, jadi tanpa buang masa kita akan serahkan kepada caster kita untuk perlawanan pertama di antara pasukan Todak bertemu dengan pasukan Homeboyz. Ya, perlawanan yang cukup mendebarkan untuk kedua-dua pasukan ini. Marwah dipertaruhkan oleh mereka. Dua gergasi dalam satu gelanggang yang sama. Apa kita tunggu lagi? Ayo kita mulakan pusingan yang pertama. Dua angkatan di satu medan. Empire kukuh, Raja Perkasa. Warga lautan, penerus warisan. Satu kan runtuh, satu kan berkuasa. Perlawanan di antara Homeboyz berhadapan dengan Todak untuk pusingan yang pertama. Perlawanan yang dinanti-nantikan oleh orang ramai. Apabila jadual dah dikeluarkan pada musim kali ini, semua dah mark kalender mereka. Inilah pertarungan yang ingin kita saksikan. Empire mana yang boleh mendapatkan kemenangan. Daripada sudut drafting, sejujurnya saya lebih gemar pasukan Homeboyz kerana ada crowd control yang saya gemari. Penalty zone ada, Tyrant's Rage ada. Kalau berkombo dengan baik, dengan efektif, mungkin mereka boleh mendapatkan kill dengan lebih banyak. Alamak Adin, kita tak bersatu hatilah. Saya lebih berpihak kepada pasukan Todak disebabkan kemampuan mereka untuk pergi kepada bahagian backline seperti yang dikatakan oleh Moon. Kalau digunakan dengan baik, ia akan memberikan gangguan yang besar kepada Warlord dan juga Ryzel. Tetapi kita juga tahu Ryzel dan juga Warlord, positioning mereka sangat sukar untuk dicari oleh pasukan Todak. Lihat daripada sudut emblem Semta, ada 3 tenacity daripada pasukan Homeboyz ni. Adakah ini terlampau defensif gameplay daripada Homeboyz ataupun sebenarnya ini yang patut dilakukan oleh mereka? Sememangnya ini yang patut dilakukan sebab kita baru je bincang kemampuan Todak untuk pergi pada bahagian backline. Jadi ini boleh dikatakan tanda hormat kepada kemampuan Todak tersebut. Dengan adanya guard still ada cooldown, standard pick up untuk emblem beliau untuk mempercepatkan lagi cooldown setiap skill set beliau. Bila kita sembang pasal guard kan, semua fokus dekat ultimate dia. Sedangkan first skill, second skill dia pun cukup menyakitkan. Stun yang jarak jauh itu yang sangat-sangat diperlukan supaya dia boleh duduk dekat keadaan yang selamat, still boleh keluarkan stun. Itu juga antara sebab kenapa ianya dianggap seperti Yip 2.0. Disebabkan Mystic Projectile tersebut yang boleh melakukan poking, juga menghentikan pergerakan musuh daripada jarak jauh dengan lebih mudah lagi. Cuma perlu diberikan target dengan lebih baik. Itu sahaja kesukarannya. Sekarang ini turtle yang pertama nampaknya kedua-dua pasukan tidak ingin mengalah di sini. Ya, lihatlah bagaimana Momo melepaskan tumbukan zone daripada bahagian kiri berjaya untuk dapatkan satu tamparan ke arah Momo. Namun masalah nyawa yang cukup rendah, Flicker dibalas kembali. Tetapi Momo masih kita terselamat mencipi yang akan ditumbangkan. Turtle pertama untuk rival miliki belum berakhir lagi. Cepat turun menjadi mangsa. Dua orang telah pun berjaya untuk ditumbangkan dalam usaha mereka untuk dapatkan turtle dan maupun mereka dicuri. Adakah ini sebab hawa nafsu pasukan Homeboyz mengejar Momo dekat bahagian belakang sebentar tadi, terkorbannya Chibi dekat bahagian belakang mereka sendiri? Saya rasa tak juga, disebabkan setup daripada Homeboyz dah boleh dikatakan cukup cantik, tapi mobility daripada pasukan Todak yang menyukarkan keadaan untuk mereka menghabiskan pick off dengan lebih mudah. Ini antara kelebihan yang telah pun digunakan oleh pasukan Todak sebentar tadi. Kalaulah zone adanya Tyrant's Rage ketika itu, mungkin berbeza sedikit outcome teamfight daripada pasukan Homeboyz. Tapi Todak bijak, mereka sedar Momo dah pancing dengan begitu baik dan membenarkan Zaim Sandpoint untuk pergi lebih agresif, dapatkan nyawa Chibi dan membenarkan rival, securekan turtle yang pertama dan secara tidak langsung pada minit kedua 1.7 gol
1.7,000 gol telah dimiliki oleh pasukan Todak. Dan tak dilupakan seperti yang Moon katakan sebentar tadi, antara yang mereka nampak kelemahan Homeboyz adalah pada fasa-fasa awal game. Dan lihat Todak terus sahaja bergerak dengan lebih agresif buat masa kini untuk menguasai format dengan lebih baik, tapi di bahagian atas. Alamak, Momo hilang begitu saja. Tapi bukan salah dia juga. Dengan 3 orang pemain di situ, Homeboyz sememangnya sudah bertujuan untuk mendapatkan kill. Rival dalam keadaan yang tersepit tapi sempat untuk mendapatkan sedikit sebanyak gol di kawasan tersebut. Di bahagian bawah ada pressure kat atas saja, tapi okey, selamat saja. So far, kombinasi di antara Warlord dan juga Zon nampak ada potential untuk mendapatkan kill. Setiap kali Zon berjaya untuk mengenakan Tyrant's Revenge saja, tak perlu guna ulti sekalipun. Ya, damage memangnya mencukupi pada fasa awal game ini. Dan jangan lupa, kebangkitan pasukan Homeboyz juga mempamerkan bagaimana disiplin mereka pada tahap yang cukup tinggi dan ingin menyukarkan keadaan. Sempat, Masih lagi kebal, masih lagi berjaya untuk bertahan. Nah, sekarang ini nyawa sangat rendah, tak akan cuba untuk dihabiskan Zaim Sempoy. Dia ada saja Misty Gush, tapi disimpan terlebih dahulu kerana Turtle sudah pun muncul. Dansa yang seterusnya bakal dilaksanakan, adakah ianya milik Todak ataupun Homeboyz dalam bersab sedia. Kita kena fokus dekat Zon dan juga Warlord. Dua combo mount ini pasti akan memporak-perandakan pasukan Todak. Ya, lihatlah bagaimana Rival tenang saja cuba untuk dapatkan Turtle, tapi Chibi sudah pun sampai. Penggunaan retribution yang baik dari Rival berjaya untuk dapatkan Turtle. Yang kedua milik Todak, mudah saja dan tenang sekali mereka mengundurkan diri. So far kita nampak Puja punya tema training pada minggu kali ini adalah Retribution. So far Rival cukup on point dengan setiap Retribution beliau. saya rasa bukan saja disebabkan rival tetapi juga melihat kepada EXP laner, kemampuan Momo untuk melakukan zoning memperlambatkan pergerakan Homeboyz untuk maju kepada bahagian depan. Jadi ini juga meletakkan tanggungjawab yang tinggi kepada Sempat untuk melakukan perkara yang sama juga. Bagian tepi. Nampaknya dengan Zaim Sempoy berada dalam kedudukan berbahaya, tetapi sayang sekali tiada bola. Mengapa? Itu persoalan yang besar. Yums pula dikejar, nyawanya sangat rendah. Flicker dia pakai, melarikan diri. Setup ada, follow up ada, tapi di dua kawasan yang berbeza sebentar tadi. Ada communication Berbelah issue bagi, ya? Berbelah bagi. ataupun ada shot calling issue sebentar tadi sebab dua-dua nak dapatkan kill tapi kedua-duanya tak synchronize antara satu sama lain. Tapi kesilapan yang kecil tak memberikan keburukan yang besar sangat. 2.6 ribu gold lead masih lagi dimiliki oleh Todak dan Hunter Strike telah dimiliki oleh Momo. Jadi akan menambahkan sedikit sebanyak movement speed Pakito ini. CB ditekan keras, Rival dah sampai. Retribution cubaan untuk dapatkannya berjaya. Tapi Yums dalam kedudukan yang cukup berbahaya. Masih lagi ada wild charge mungkin, tetapi akan ditumbangkan. Tak sempat untuk guna pakai pun. Hanya ada Praise of Wrath yang akan menghentak pemain itu sehingga mendapatkan kill yang pertama buat diri beliau. Seperti yang dikatakan oleh Adin, combo Wombo daripada Homeboyz cukup dari segi damage, tapi di bahagian atas Zone mendarah damage yang agak tinggi. Tapi masih lagi tenang, tidak memaksa beliau untuk menggunakan flicker. Ini disebabkan beliau adalah pemain yang cukup veteran, mengetahui bagaimana nak mengawal tekanan daripada pasukan Todak. Saya risau sedikit Karakuri sebab pada minit ke-6 ataupun sehingga ke minit ke-6 ini Chico guys tak ditekan langsung, dibebaskan untuk mendapatkan farming. Dan kita tahu bukan setakat pemain tapi hero ini, Iritel, kalau dibiarkan begitu saja dia boleh keluarkan damage yang begitu besar apabila setelah melengkapkan itemization-nya. Ya, Chico guys tak diganggu, tapi perkara yang sama juga kita boleh katakan untuk Ryzel. Dan Ryzel juga mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan comeback dekat sini, tapi sabar sebentar. Yums terus saja dikenakan all out. Penalty zone, Tyrant's Reach, segala-galanya dilepaskan. 3 ultimate, 4 sebenarnya termasuk dengan CP tadi. Dan satu soalan untuk Karakuri, berbaloi ataupun tidak? Yes, dapatkan kill untuk pasukan Homeboyz tapi Todak dapatkan neutral objective. Ketiga-tiga turtle dimiliki. Saya rasa disebabkan situasi di turtle pertama, turtle yang kedua, ianya adalah pilihan yang baik, sekurang-kurangnya mereka mendapatkan satu. Sebab lihat, Chibi sekarang ni level 9, Rival adalah level 11. Perbezaan level, mereka nak memberikan saingan turtle tersebut sangat sukar. Jadi, apa kata kita memberikan fokus kepada kill dan bercakap tentang kill? Ryzel bergerak ke hadapan, penalty zone dilepaskan oleh Zaim Sempoy, tetapi Zon mudah saja untuk menghalang gerakan agresif daripada Zaim Sempoy. Malah Warlord dengan Mystic Gush begitu berani, tapi basic attack 3 kali je kena. Damage yang dilepaskan oleh Mystic Gush sama banyak dah. Dia kena ada item lagi, baru boleh menambahkan lagi output damage daripada Mystic Gush tersebut. Tapi so far saya nampak pencurian buff daripada Rival, saya tak tahu berapa ketika ini tapi saya rasa agak banyak sebenarnya. Kerana Chibi dah beberapa kali tak berjaya untuk memiliki purple buffnya sendiri. Tekanan daripada fasa awal game sehinggalah kepada mid game membuahkan hasil apabila kita terlihat perbezaan level di antara kedua-dua jungler. Ini menyebabkan Todak mempunyai sikit banyak kelebihan, tapi wild charge. Ryzel
dalam kedudukan berbahaya. Terpaksa untuk membuka blazing duet. Berjaya untuk melakukan clearance malam sekali Ciku guys. Yang mungkin akan ditumbangkan Ciku. Berjaya untuk ditumbangkan dalam percubaannya untuk mendapatkan kill ke atas Rizal. Tapi kita lihat bagaimana pasukan Todak dalam kematian Ciku sekalipun mereka berjaya untuk mendapatkan middle turret milik pasukan Homeboyz. Tak akan membuka map untuk pasukan Todak. Oh, Momo dah sampai, itu bukan dilepaskan. Rival dapatkan pengakhiran untuk kill tersebut. Tapi dalam waktu yang sama GB hanya melihat saja Rival menggunakan puncher masuk dan keluar dengan begitu mudah. Dan Lot pada saat ini akan muncul di kawasan Todak. Dalam situasi perbincangan yang ke-9 ini, perbezaan sebanyak 3,000 gol taklah begitu jauh. Homeboyz kena kekal bertenang buat ketika ini disebabkan perbezaan gol, perbezaan level. Mereka perlu bersabar menantikan Rizal untuk mendapatkan power spike terlebih dahulu. Ya, Todak sedang mendahului, jadi jangan memaksa team fight. Jadi mungkin lot yang pertama ini boleh dilepaskan begitu sahaja. Ya, kita lihat bagaimana pasukan Todak setelah berjaya untuk mendapatkan kill tersebut dan juga berjaya untuk mendapatkan map penguasaan. Kita lihat bagaimana mereka mendominasi, bergerak sesuka hati mereka saja untuk mendapatkan lebihan neutral objektif. Homeboyz, apa way out mereka sekarang ini, Karakuri? Way out sekarang ini menantikan itemization terlebih dahulu, memastikan frontliner mereka cukup kebal, menadah damage daripada Lancelot, daripada Ciku guys, sebelum mereka menantikan serangan daripada kawasan belakang iaitu Rizal dan juga Warlord. Kita juga melihat untuk Warlord sebentar tadi yang baru saja menyiapkan Ice Queen 1 dan juga Glowing 1, damage masih lagi tidak mencukupi. Ya, combo ada, gabungkan dengan Mystic Gush, tapi sepertinya tidak mencukupi untuk mendapatkan kill serta-merta dan ini yang menjadi masalah. Jadi masih lagi perlu menantikan saat di mana mereka boleh bersinar. Saya tengah tengok sekarang ni tunjang utama daripada sudut physical damage kedua-dua pasukan. Cloud dan juga Irita. Cloud 3 itu telah dimiliki, adanya Wind of Nature, defensif tapi rival. Oh, Amboi. ditumbangkan. Pantas. Banyak juga ultimate yang keluar tadi, 3 biji. Tapi sekarang ini Lord sudah bersampai dengan ketiadaan Mystic Gush. Mungkin akan ada cubaan daripada Ciku Thomas. Tapi Ciku hampir saja untuk ditumbangkan. Purify menyelamatkan keadaan. Berjaya untuk memberikan satu lagi peluang untuk dikekal bertahan. Kalau tak ada tadi tu, hilang. Tapi itu masih lagi dalam satu situasi yang cukup-cukup bahaya dan saya masih lagi ingat interview Homeboyz pada hari semalam mengingatkan Ciku untuk menggunakan flicker dan bukanlah Purify. Tapi Purify daripada beliau sebentar tadilah yang menyamatkan keadaan. Tapi Zon tersilap. Flicker dibalas Flicker. Yums berjaya untuk dapatkan satu wall shot terkena ke arah support dari Mystic Gush. Ciku akan hilang. Saya masuk lagi dengan menggunakan penalty zone. Warlord pula hampir untuk tertumbang. Warlord dijatuhkan. Zon! Dengan satu Tyrant Rage. Todak dengan nyawa yang begitu rendah. Satu persatu akan tumbangkan. Double kill untuk sempat. Dimulakan dengan kurang kemas, diakhiri dengan keindahan daripada Zon sebentar tadi. Inilah dia, Zon. Satu momen yang diperlukan dan menggunakan hero momen pula tu. A signature hero untuk diri beliau menukar arus perlawanan ini ke arah pasukan Homeboyz. Adakah ianya kebijaksanaan Zon ataupun kesilapan daripada pasukan Todak sendiri? saya rasa tak ada silap betul tak, tapi ianya lebih kepada bagaimana Homeboyz bermain dengan cukup baik dengan combo-wombo mereka sebentar tadi. Tyrant's Rage, penalty zone, blazing duet terus saja digunakan menyebabkan Todak tak boleh nak melakukan apa-apa dalam situasi tersebut. Tapi jangan kita lupakan juga Todak dah berikan segalanya. Wall charge flicker, penalty zone flicker. Masuk lagi ke depan dengan heavy crossbow. Segala-galanya tidak dikeluarkan. Itu adalah satu war yang boleh saya katakan begitu banyak resources dikeluarkan dalam satu waktu yang sama. Itu yang saya katakan. Homeboyz nantikan frontliner mereka mendapatkan item menjadi lebih kebal dan apabila ini terjadi, lihat mereka boleh membazirkan skill set pasukan Todak di bahagian hadapan dengan lebih baik. Kiting boleh dilakukan dengan lebih mudah. Tapi sekarang ini bertarik tali terlebih dahulu di kawasan lot yang kedua. Tarik menarik. Tapi kita tahu dalam acara tarik tali ini, kalau ada garden barrier tu, akan sentiasa mudah saja oleh Grok untuk menggagalkan pengambilan lot. Tapi kenapa Warlord biarkan? Kenapa? Apa teorinya di situ? Karakuri. Saya Kenapa dibiarkan? Saya pun tidak pasti, tapi mungkin juga yakin bila damage beliau tak mencukupi untuk menghabiskan dengan serta-merta seperti tadi. Ada mungkin untuk menyimpan skill set, tapi tidak mengapa. Sekarang ini fokus yang lebih utama, fokus yang lebih penting adalah siapakah yang akan mengambil lot yang kedua ini. Ya, fokus yang cukup penting. Lompatan ke depan Zon, Yums, ada saja power of nature, boleh untuk melarikan diri dengan imunisasi yang ada. Tapi sekarang ni Zaim Sampo dan juga rival berada di bahagian belakang, menyuruh
yang bunyikan diri Momo? mereka. Momo menerima damage yang besar. Terpaksa untuk berunduk kembali. Rival sudah pun kembali ke belakang dengan penggunaan puncher. Unlock masih lagi belum untuk didapatkan oleh sesiapa. Masih lagi poking damage saja yang diberikan. Walaupun sebentar tadi nyawanya tinggal 20% saja. Namun Homeboyz memilih untuk menunggu waktu yang lebih tepat. Adakah ini waktunya 5 orang tetapi dikepung kiri dan kanan. Momo di bagian kiri, 3 orang di bagian kanan. Percobaan dari Rival dengan Retribution mungkin akan coba mendapatkan lot, tapi lihatlah bagaimana dengan penalty zone. Coba untuk menghalang. Jiku di bagian belakang masih lagi free hit, tapi Rival akan memiliki lot tersebut. TB melakukan berseberangan tapi tak dapat sesiapa. Momo terpaksa untuk pulang dengan jauh dari zone. Akan melakukan free ke bagian depan dengan revenge. Namun masih lagi tidak berjaya untuk menumbangkan peninju Toda ini. Yang mana masih lagi bertindak lincah, masih lagi berjaya untuk kekal bertahan. Bro, ada beberapa miss skill ultimate sebentar tadi sebenarnya. Betul. Pada awalnya sempat gunakan penalty zone tapi tak kena kepada siapa. Mungkin nak zoning mungkin. Dan kita lihat bagaimana Rival telah menggunakan ultimate-nya untuk pergi dekat lot tersebut dan berjaya sebenarnya. Wow. Dari mana damage tu, Rizal? Oh, itu kalau tak ada Wind of Nature, gone. Ya, sememangnya akan gone dengan serta-merta. Jadi, untuk Chico juga perlu menandakan tanda hormat kepada damage kurang. Tapi sekarang ni di bahagian atas, Momo mula untuk melakukan zoning terhadap Chibiyum. Sebab berdekatan Zaim Sepoi dalam perjalanan. Tapi lot ini akan berjaya dipertahankan oleh Homeboyz di kawasan luar. Ini adalah pertahanan yang cukup baik. So far kita lihat prestasi Rival memang cukup memberangsangkan. Memenangi kebanyakan Battle of Retribution beliau. Dan sebentar tadi kemenangannya cukup besar sebenarnya. Sebab momentum ada sedikit sebanyak ke arah Homeboyz. Tapi apabila Rival berjaya untuk mengunci lot tersebut, kita nampak Todak pegang balik momentum perlawanan ini. Ya, kill jumlah dimiliki oleh pasukan Homeboyz, tapi gol masih lagi dipegang buat pasukan Todak. Tapi kita kena faham, nak lawan Weti dengan Lancelot bukanlah satu tugasan yang mudah. Terutamanya untuk Homeboyz, mereka tak ada single target lock dalam drafting mereka kali ini. Dan ini menyukarkan keadaan dan juga membebaskan Rival. Tapi sekarang ni kita juga nak melihat untuk pasukan Homeboyz bagaimanakah mereka akan menggunakan Rizal yang kita tahu dah pun mencukupi daripada segi item, telah pun menyiapkan Malefic Wall dan juga Caution Sight seperti tadi. Menyiapkan kesemua item beliau. Adakah ini waktunya Homeboyz melakukan serangan dengan lebih agresif lagi? Menariknya, Grodd dekat sini hanya ada Eternal Shield saja untuk menahankan dirinya daripada ditumbangkan oleh Warlord dengan Mystic Gush, Mystic Projectile. Masih lagi memerlukan itemization daripada sudut physical defense yang belum lagi dimiliki, tapi still mampu untuk bertahan, mampu untuk be the frontliner untuk absorb, serap segala damage yang dimiliki buat pasukan Homeboyz. Tapi okey ke Athena Shield ataupun Radiant Armor yang lebih baik? Ini yang menjadi persoalan, tapi kita juga kena ingat sudah damage daripada God juga akan menjadi masalah yang besar. Jadi ini tidak menukar terlalu banyak situasi dekat sini. Manakala untuk pasukan Homeboyz sekarang ini kita melihat lebih yakin untuk pergi pada bahagian depan, tapi Rival dengan adanya conceal pergi pada bahagian depan, siapakah yang akan menjadi target mereka? Zone siap sedia untuk memberikan serangan balas. Tepat berjaya untuk dapatkan Yums, tapi dia immortality Zaim Sepoi! Dengan penggunaan penalti zone dikombinkan dengan flicker, Rival dalam bahaya. Yums akan ditumbangkan. Tiku dekat belakang sana. Masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan sesiapa. Rizal dengan Wind of Nature. Malah Momo menjadi pemain ketiga untuk tumbang ke tanah. Toda seakan-akan mereka yang bakal ditenggelamkan pada saat ini. Lord sudah pun muncul. Dan dengan 2 orang pemain berhadapan dengan 5. Hampir mustahil untuk mereka lakukan pertahanan. Sempat membeli masa begitu lama di bahagian depan, tapi sekarang ini satu lagi penalty zone. Dah cuba, tapi mereka tak dapatkan Jiku. Minion masih lagi ada, tapi Heavy Crossbow akan melakukan pembersihan. Mereka terpaksa fokus kepada Lord, yang mana pada waktu ini sedang diusahakan oleh mereka. Tetapi Rival 3 star saja lagi dan dia akan kembali ke dalam permainan. Dalam teamfight sebentar tadi, sebelum pasukan Homeboyz berjaya untuk menumbangkan inhibitor turret di bahagian tengah, ia sempat memberi waktu dengan sangat lama sebagai frontliner mereka di bahagian hadapan. Tetapi kita tak boleh lupa Warlord yang dikejar oleh Rival. Flicker digunakan untuk mengubah position dan lebih ke belakang untuk menyelamatkan diri. Dan bukan itu saja, memancing Rival untuk jauh daripada ahli-ahli pasukannya dan serta-merta dijatuhkan oleh ahli-ahli pasukan Homeboyz. Boleh dikatakan untuk pertandingan pertama ini kerjasama ahli-ahli pasukan Homeboyz nampaknya lebih baik lagi daripada sinergi yang telah pun dipamerkan oleh pasukan Todak. Tapi walau bagaimanapun mereka kena bersiap sedia untuk melakukan pertahanan. Kita juga kena melihat bagaimanakah Homeboyz ingin melakukan serangan mereka. Ya, sekarang ini serangan diketuai oleh CP di bahagian hadapan mengiringi Lord yang sudah pun masuk ke dalam kubu pertahanan Todak. Cuba untuk dibersihkan dengan pantas.
Separuh sudah pun hilang. Sedikit saja lagi minion semuanya dikumpulkan di kawasan base. Dan sekarang ini Infinite bagian atas juga akan diruntuhkan. Zon menunggu waktu saja. Walaupun tak ada flicker. Tetapi dengan revenge saja sudah pun cukup untuk masuk ke dalam base milik pasukan Toda ini. Dengan adanya 3 Infinite yang mungkin bakal diruntuhkan. Yang terakhir dia bakal bawa minion dalam perjalanan lagi. Mereka fokus untuk dapatkan satu persatu aset milik Toda sebelum masuk mendapatkan kristal, iaitu tujuan utama mereka dalam permainan ini. Lihat kesabaran daripada pasukan Homeboys, dapatkan kesemua inhibitor turret terlebih dahulu, mencari peluang, mencari ruang. Dan kalau tiadanya peluang dan ruang tersebut, mereka akan undurkan diri, mereka akan reset semula kerana risiko itu tak perlu diambil buat diri mereka. Tapi yang menunjukkan gerakan ini datang daripada Homeboys. Inilah perubahan yang paling besar saya lihat untuk pasukan Homeboys. Disiplin mereka menyebabkan mereka menjadi pasukan yang lebih berbahaya, menyebabkan mereka tak memberikan kesilapan yang mampu digunakan oleh Toda untuk mereka melakukan serangan balas. Dan ini seperti memberikan Toda situasi yang cukup membuntukan. Ya, tapi kita kena ingat pada hari semalam, Homeboys kena berhati-hati. Ada beberapa kali mereka cuba untuk pecahkan base pasukan pihak lawan pada hari semalam, iaitu pasukan Selangor Red Giants tak berjaya dan mereka kena comeback semula. Jadi perkara itu tak boleh dilaksanakan sekali lagi untuk hari ini. Betul. Saya boleh katakan mereka cukup popular dengan gerakan tersebut yang mana cuba juga untuk memaksakan kerana untuk melakukan end. Tapi Toda pula cukup gemar melakukan pertahanan di kawasan base, mengumpulkan minion di kawasan base mereka. Itu adalah boleh kita katakan salah satu strategi mereka sendiri. Jadi ini seakan-akan perlawanan di antara siapa yang sangat-sangat suka untuk menyerang dan siapa yang begitu gemar untuk melakukan pertahanan. Saya rasa ini lebih kepada perlawanan di antara kedua-dua EXP, Sepat dan juga Momo. Siapakah yang akan melakukan zoning dengan lebih baik lagi di bahagian backline ataupun di bahagian hadapan, ini akan memberikan impact yang lebih besar, memberikan kelebihan kepada mereka untuk mendapatkan kemenangan. Sekarang ini Momo dicari kerana tahu itu adalah antara gangguan terbesar untuk pasukan Homeboys. Sejujurnya kan, buat pasukan Homeboys, kalau saya dekat berada di pasukan mereka pun saya buntu. Patutkah kita go agresif? Ataupun patutkah kita main reset semula? Sebab kalau kita reset, kita bagi ruang untuk pasukan pihak lawan comeback semula, dapatkan momentum, dapatkan pegangan map. Tapi kalau kita letakkan tekanan, satu kesilapan je boleh terus terbalikkan keadaan perlawanan ini. Dan satu lagi soalan kebiasaannya apabila kita dah pun sampai kepada fasa late game lot yang keempat buat ketika ini. Adakah kita nak memberikan fokus mendapatkan lot ataupun mendapatkan team fight yang lebih cantik dekat sini? Bagi pendapat saya, Toda dengan pertahanan yang cukup cantik, Homeboys sepatutnya cuba untuk mendapatkan kill atau pick off terhadap ahli-ahli pasukan Toda kerana itu yang membenarkan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Yums sudah masuk terlalu awal pada pendapat saya. Wild Charge dilepaskan, Immortality sudah boleh pecahkan. Mystic Gas berjaya untuk mengelak rival. Cubaan untuk lakukan sesuatu tapi Chico gerakan yang sama seperti biasa. Cubaan untuk mendapatkan ini terteret tapi sudah pun diketahui Lison. Dia berjaya untuk mendapatkan ini tapi Chico seakan-akan dilakukan yang terbaik, tetapi masih lagi tak berjaya untuk dapatkan apa-apa keuntungan. Son hampir untuk menampar Zain Sampoy, namun tidak berjaya juga. Sekurang-kurangnya 4 pertandingan 2, tapi tak ada Raizal dan Toda masih lagi boleh untuk lakukan pertahanan. Namun Homeboys ada kelebihan yang besar untuk dapatkan Lord pada saat ini. Tapi masih lagi ada rival. Lancelot masih lagi boleh cuba untuk mencolek. Jadi zoning perlu dilakukan dan ini akan membenarkan Homeboys untuk mendapatkan lot dengan lebih mudah. Dan Sepat telah melakukan tugasan tersebut dengan begitu baik. Namun ini memberikan peluang yang kedua juga untuk pasukan Toda melakukan benteng pertahanan mereka. Dengan berjayanya untuk mereka dapatkan inhibitor tarik di bahagian tengah, walau bagaimanapun pasukan Homeboys dengan lot yang keempat seperti mana yang dibincangkan oleh Karakuri, bukanlah lot yang sekecil-kecil kuman. Damage-nya besar, nyawanya banyak. Dengan adanya enhanced minion juga, kita bakal lihat macam mana pasukan Toda nak lakukan defensive gameplay mereka pada minit yang ke-22. Tapi sekarang ni Homeboys kalau mereka ingin mendapatkan kemenangan, combo Wombo yang kemas sekali lagi perlu kita saksikan daripada Zon, daripada Sepat, Raizal dan juga Warlord dekat sini untuk menggunakan ultimate tepat pada waktunya, menyebabkan Toda tidak mampu untuk memberikan respon yang baik. Tapi Toda pastinya tidak akan mengalah dengan begitu sahaja. Ya, percubaan untuk mereka lakukan serangan. CP di bahagian atas. Minion sudah pun mula untuk masuk ke kawasan kristal. Sedikit demi sedikit. Yums datang Immortality. Masuk lagi dengan penggunaan Wild Charge. Tapi Ciku dekat bahagian belakang. Masih lagi cuba terlakukan bertahan. Tapi kristal akan dimusnahkan. Homeboys berjaya melangkahkan kaki kanan mereka di perlawanan ini dengan satu mata.